send kat group nanti. Awak semua dah dalam group kan? Group awak kan? Awak tak ada lagi? Rasa macam dah bagi dah. Nanti dah balik dia ingatkan cikgu. Dah tengah makan? Okay, Adam. Alright, now hal. Okay, kenapa kita belajar ulang kaji untuk geometri koordinat ni? Yang pertama adalah kerana banyak formulanya kita boleh gunakan dalam topik-topik yang lain. Nombor 1. Nombor 2, dia adalah antara yang senang. Boleh score, dan dalam ni ada banyak dia punya subtopik lah kan. Jadi kalau kita belajar bab ni, nanti bab-bab lain pun dia ada sangkut paut jugalah yang boleh kita ambil untuk menjawab bab-bab lain. Sungguh lepas kita belajar gradient, kecurunan. So hari ni kita nak belajar gradient juga, sambungan minggu lepas. So kita recap sikit apa yang kita belajar minggu lepas. So minggu lepas kita belajar apa? Kita belajar apabila berjumpa dengan garisan selari. Contohnya macam ni. Walaupun dia panjang ataupun pendek, janji dia selari. Selari. So kita akan buat M1 sama dengan M2. M tu adalah gradient let's say lah untuk ni kecurunannya 1, yang ini kecerunan 2. Jadi dua-dua ni adalah sama sebab dia adalah selari. Okey, nombor 1. Nombor 2, jika dia segaris. Jika dia segaris, contoh dia macam ni. Nampak tak? Dia adalah segaris. Kadang-kadang dia bercantum lah. Tak kisahlah sama panjang ke tak, pun sama juga. M1 sama dengan M2. Maksudnya, kecerunan 1 mesti sama dengan kecerunan 2. Ini okey kan? Ingat lagi kan? Okey lah. Kita belajar satu lagi adalah jika dia perpendikular. Bersilang secara menegak. Okey, contohnya. Okey, satu kat sini dan satu lagi ke arah sana. Nampak tak? Dia bersilang secara 90 darjah. Right angle. Perpendikular. Okey, kalau macam ni, dia punya rumusnya M1 darab dengan M2 equal to negative 1. Itu sebab sedikit lah yang kita belajar minggu lepas. So, benda ni kita akan masih guna lagi untuk minggu ni. Okay, clear? Boleh ingat kalian? Kita move lagi. Adam ada pun, Adam. Masuk Adam? Adam lah, Imran. Okay, masuk Imran. Masuk Imran? Imran duduk lah. Imran buat minggu lepas punya bahan? Ada, okay. Okay, so kita tengok balik soalan kita. So, before that kita kena faham dululah situasi soalan kita. Okay, soalan kita sekarang ni banyak kebat. Soalan aplikasi. So, kadang-kadang soalan tu melibatkan rumah lah, masjid lah, sekolah lah, traffic light dan sebagainya. Kalau soalan macam ni, direct question senang lagi ni. Okay, kita baca dulu soalan dia. Kita ambil baca bahasa Melayu lah. So, raja di bawah menunjukkan E ialah titik persilangan bagi dua garis berserenjang. Berserenjang maksudnya 90 darjah. Dah dapat idea dah. Berserenjang kan. Jadi yang ini kita labelkan sebagai M1. Dan ini kita labelkan sebagai M2. So dalam kepala otak kita dah ada dah M1 darab M2 equal to negative 1. Yang ni dia takkan bagi kat depan. Formula kat depan tak ada. Jadi korang kena biasakanlah formula ni. Bukan bab ni je, bab lain pun kan ada juga. Okey, tu ada dalam kepala kita dah ada pertama. Yang kedua, macam mana nak cari M1? Dia ada bagi persamaan tak? Equation dia tak? Ada tak bagi persamaan? Ada ni persamaan AE. AE persamaan dia adalah Y equal 3X. Jadi persamaan dia yang ini Y equal to 3X. So ingat kita belajar Y sama dengan MX tambah C. Dalam kes ni C kita yang satu kosong lah. Jadi automatik kat sini kita dah dapat dah M1. Jadi M1 kita apa? M1 kita 3. Okey, sama-sama okey tak? So far so good? Adam okey ni. Ada nombor 3 Adam? Soalan nombor 3. Muka surat apa tahu? Adam. Okey, M1 adalah 3. Okey, kita cari M2. Jadi kat sini adalah M1, jadi M2 equal to negative 1, kita pindahkan 3. Jadi M2 kita pun dah dapat negative 3. Kita better lah sikit. Nampak? Soalan apa? Cari nilai H dan nilai K. Okey, so yang mula-mula kita kena tahulah formula M. Formula M ada dua jenis, sama ada dia melalui intersect ataupun tak. Dalam kes ni dia tak melalui intersect, jadi formula kita adalah
Y1 tolak dengan Y2 divided by X1 minus X2. Okey, kita cari dulu yang M1 ya. Ini formula kita. So, M1 tadi dah ada ni, nampak tak? Jadi M1 kita 3. Jadi H tolak dengan Y. Y kita kat sini lah, kita ambil senang. Okey, sebab dia segaris ni kan. Tu dia punya equation dia. So, ambil kat situ. So, H tolak kosong. 4 tolak kosong. Dapatlah nilai H. Cuba cari nilai H sekejap. Berapa dapat? Cuba cari sekejap. Berapakah nilai H yang korang dapat? Kita tengok ada siapa-siapa lagi tak yang tak masuk ni ya. Okey, apa dapat? Amar dapat apa Amar? Adam? Apa dapat? Imran? H sama dengan 12. Sama? 12. Pindah layan. Okey, kita buatlah sikit. H tolak 4. So, naik atas. Jadi 3 darab 4, 12 lah. Okey. Itu dia punya jalan kerja dia. Jadi H dah dapat dah. Okey, H dah dapat. Jadi H kat sini sebenarnya adalah 12. Dah selesai. Okey, kita buat pula yang M2. So, M2 adalah negatif 1/2. 1/3, sorry. So, Y tolak Y. Jadi, K tolak 12. 7 tolak 4. Okey, cuba cari nilai K. Berapakah nilai K dia, guys? Okey, mulakan pindah-pindah. Mana boleh tolak-tolak lah. Okey, tolak 12 ni tak boleh buat apa. 7 tolak 4, 3. Okey. Ni pindahlah ke sana. Darablah dia. So, ni pindah jadi darab. So, kita akan dapat negatif 1 je lah. Jadi, tambah 12 sama dengan K. So, K sama dengan 11. Okey, kita cuba. Nampakkan semua sekali. Okay, Imran sama tak? Aku salah kira ke? Beritahu jadi itulah antara soalan direct. Senang sangat lah. Tapi nanti kadang-kadang dia buat sini, buat traffic light lah. Kan kita pun macam ni lah. Traffic light dia bersilang secara serenjang dengan traffic light. Macam tu je dia tukar. Okay, settle boleh. Cikgu nak move ke ni tau. Ini cikgu nak move benda baru. Ni revision last week punya. So, this week kita nak masuk area pula. Okay, inilah kita punya area. Area segitiga. Okay, before that, kita belajar yang sebelum-sebelum ni. Kalau segitiga. Okay, kita akan buat 1/2 darab panjang, darab lebar. Okay, ini kita boleh apply jika segitiganya bersudut berserenjang. Bersudut tegaklah 9 darjah. Jika tak boleh pakai formula ni. Jadi sebab itulah dalam koordinat, kita special sikit. Walaupun dia tak sudut tegak, kita boleh kira sahaja. Ya, kita kira je lah. So, cara pengiraan dia senang je. Segitiga ke, segi empat ke, tak kisah. Jadi, kita akan mulakan dengan 1/2. Lepas tu kita buatlah modular. Kenapa modular? Sebab luas tak boleh ada negatif. Sebab dia luas tau. Okey. Lepas tu kita kena susunlah nombor-nombor dia yang ada. Contohnya X1, X2 kan. Jadi atas ni X1, Y1. Susun macam tu. Okey, kalau boleh kita buat pusingan lawan jam. Lepas tu X2, Y2. Ni dah nota awak tu. X3, Y3. Yang last ni ulang balik satu tadi. Kita ulang balik mana yang mula-mula tadi. So, dia ada 4 ketul. Okey, macam nak buat, kita buat soalan lah nampak sikit Kita buat soalan lah nampak sikit. Kita buat kat sini tak nampak sangat. Okey, jom kita buat nombor 1. Okey, kalau dia bagi soalan macam ni, senang je. Kita ikut je. Tak perlu ikut lawan jam ke, tak payah fikir. Kita ambil dan letakkan dia saja. So, kita punya area ataupun luas. Area ni luas lah. So, terus kita buat 1 per pula. Kita buat 1/2 modular.
Mulakan dengan 1 tu. 0, 1, 2, 3, 4, negatif 1. Ulang balik yang awal tadi. Cuba guna warna lain ni, nampak cantik sikit. Okey dah. So next step macam mana? Kita kena darab silang. Tambah darab silang. Tambah darab silang. 1 per 2 tu biar kat situ. Medula. Adalah 3 darab 0, 0. Tambah negatif 2 darab negatif 1, negatif 1. Tambah 4. Dah, settle. Kan? Okey, next kita kena crossingkan dia. Macam ni pula. Okey, ni crossing tu kita tolak. 1 darab 2, 2. 12. 0. Okey, tutup medula. So, apa Imran dalam kotak Imran? Jawab apa? Negatif 1 dah dapat. Negatif 1 dengan 2? Negatif 2 lah ya? Negatif 2 lah ya? Lah Imran. Okey Imran. Betul? Ada lagi salah tak? Boleh? Okey tak? So darab belah kanan tu tambah darab belah kiri tu ditolak. Macam mana? Negatif 2 ni 1, 2 darab 1. Ni 1 darab tak? Terus ikut darab terus. Ikut darab terus. Jadi kalau tak panjang, ikut darab terus. Macam ni 4 darab 1, 4 lah. Okey. 0 darab 3, 0. Kosong lah ni. Cuba darab terus. Kalau buat sesuatu panjang nanti macam bersekabut kan. Baik kita darab tu dalam kepala. Berapa dapat Aina? Negatif 12. Okey. Negatif 12. So ingat, apa-apa negatif mesti positif sebab dia lah medula. Jadi korang darab lah. Jawapan korang sentiasa positif. Ingat, area tak ada negatif. Kita tak pernah sebut lah kita ada negatif 2 ekar tanah. Okey, tak boleh berhutang. So jawapannya 6. 6 unit. Okey. Adam okey, Adam? Adam okey kot. Tengah makan kan? Fadilah okey Fadilah? Fadilah cukup sihat je Fadilah. Alhamdulillah. Okey, boleh. So far so good. Okey, terbagi ni sikit 2 minit. Berapa jawapannya? Korang boleh guna kalkulator je. Guna kalkulator je. Berapa dapat? Yang belakang sekali ulang yang pertama. Okey, cuba beritahu cikgu apa jawapannya. Ke kanan dulu ya. Negatif 2 darab 3, negatif 6. Tambah. Negatif positif 2. Tambah 0. Okey, lepas itu ke kiri. Tolak 0, tolak 12. Tolak tambah 4. Dah. Cuba Imran dalam kotak. Dalam modula. Ada 20. 20 Imran kan, betul? Okey, kalau nak buat unit buatlah macam tu, kuasa 2. Okey, Fadilah boleh je. Alhamdulillah Fadilah. Okey.
Ha. Ayu ni okey. Okey, hari ni boleh. Okey, kita teruskan lagi Dah skip kita nak masuk. Okey, ni 4 kalau 4 segi 4 pun ada juga kadang-kadang. Okey, segi 4 dia trik sikit dia macam ni. Segi 4 ni ada dua jenis soalan dia, sama ada dia bagi tak sama. Kalau tak sama ni dia akan bagi semua angle. Okey, nanti ada juga dia bagi yang selari. Contohnya dua ni selari. Jadi sama besar lah kan. Jadi salah satu dia tak bagi ni. So apa yang perlu korang buat? Korang cuma buat segitiga je. Kan? Lepas tu darab 2. Sebab dia sama besar kiri kanan, faham tak? Okey, sebab dia tak bagi satu. Memang pening kepala soalan macam tu. Sedangkan dia bagi dah clue dia, sama selari. Okey. Memang macam tu lah soalan popular pun sebelum-sebelum ni. Okey, kita buat satu lah contoh. Kita buat nombor 2 lah terus. Okey, ni 4. Segi 4. Segi 4 sama juga. Cara je. Sama je. Buat modula. Negatif 1, 4, 5, 3, 6, negatif 1, 0, 4, negatif 1, 4. Okey, ulang balik yang K. Jadi negatif 3 tambah negatif 5 tambah 24 tambah 0. Tolak 20. Tolak 18. Tolak 0. Tolak 4. 1/2. Aku cari ada berapa. Salah beritahu Imran. Nampak tak ada kesalahan. Nampak banyak kartu lah pula. Afrina apa Afrina? Negatif 36. Negatif 26. Sama tak Imran? Ada apa? Ni negatif positif tau. Dah kira dah Afrina. Saya tadi mana pula. Fadila dapat apa Fadila? Sama cikgu tak? Negatif 18 lah Imran. Rina, tengok. Tak ada salahnya. Sama tak? Betul? Okey. So, kita akan dapat 9 Walaupun negatif, modula tu menunjukkan dia lah positif. Okey. Unit tu tak nak tulis pun tak apa. Unit tu okey je. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun tak apa. Okey, boleh? Cikgu move boleh ya? Okey, cikgu move. Ni kira settle lah. Cikgu nak masuk yang lain pula ni. Korang nak salin ke? Okey, salin dah. Salin sikit. Okey dah. Okey, seterusnya kita nak masuk okey, area polygon. Area polygon ni maksudnya dia tak tahu berapa sisi dia bagi, 4 ke 5 ke. Kita buat satu contoh lah. Nombor 2 lah. Nombor 2 sederhana sikit. Yang lain kan berat, lambat pula nak kira kan. Nombor 2. Cuba kira. Berapakah area dia? Panjang ni. Ni tak muat ni. Kena besar sikit lah.
06273540 3 negatif 1 06. Okey dah. So 1/2 and then kita crossingkan dia. Kosong tambah 10 tambah sikit. Kosong tambah 10 tambah kosong tambah negatif 4 tambah 18. Tolak 15, tolak 21, tolak 20, tolak kosong, tolak kosong. Okey dah. Nah, kalau panjang sangat buat macam tu je lah. Jimatlah space sikit. Apa Imran, nampak Imran? Cukup dapat 29 lah. Tak. Pizza mana ni, pizza? Pizza mana ni? Tak cakap. Kira raya ke mana? 14.5, betul. Dapat tu tahniah, dapat tahniah. Okey. Okey, kalau salah pun mungkin salah negatif positif je lah. Yang penting konsep dia korang kena tahu dan kena faham. Kalau salah negatif positif tu okey je. No hal lah. Boleh Okey. Okey. Kenapa ada dua kecil? Ada dua kecil maksudnya apa tu? Oh, okey, ni tak payah. Dia sepatutnya macam ni, Adam. Kalau cm tu lah cm kuasa 2. Tapi kita tak tahu unit dia apa, meter ke kilometer ke, jadi kita tulis unit lah. Unit kuasa 2. Dia unit ni mewakili mungkin cm. Faham tak? Mungkin meter, mungkin kilometer, faham tak? Adam. Jadi unit tu kita tak tahu, kita tulis unit lah sebab dia tak cakap. Boleh Adam? Sebab dia bila area kuasa 2. Area kuasa 2 kan? Betul tak? Asal lari? Mengerikan. Lari. Sekejap dah, aku tutup sekejap. Dia tak stabil sekejap. Sekejap dia buku baru. Tiba-tiba dia buang terbiak sikit ya. Okey dah. Boleh Adam Boleh faham Adam? Kuasa 2 tu area, kalau kuasa 3 tu unit kuasa 3 tu adalah untuk isi padu. Volume. Alright, Adam dah faham dah. Okey. Okey, kita dah habis bab tu. Ni contoh soalan je ya, saya nak tunjuk. Macam ni. Soalan tadi tu dia bagi dalam bentuk sentences kan, ayat terus sedang. Kalau soalan bagi dalam diagram macam ni, so korang kena mulakan dengan mana-mana titik yang korang suka. Okey je. Let's say lah cikgu mula kat sini kan. Jadi mulakanlah 4, 8. Lepas tu buat apa? Lawan jam guys. Lawan jam. Korang kena buat lawan jam. So ambil ni pula. Okey. Lepas tu ambil 04, 80. Ulang balik yang pertama. Adalah. Korang settle lah seperti biasa. Okey boleh. Okey So tak payah buat lah kot. Tak payah buat ni Senang sangat kan. Rugi karena dah faham kan? Cikgu nak beritahu konsep je. Lawan jam. Korang pilih mana-mana, pilih kat bawah tak apa, janji lawan jam. Okey. Janji lawan jam. Okey tu je. Alamak banyaknya. Oh, okey, ni nak tentukan sama ada dia segaris ataupun tak. Segaris maksudnya apa? M1 mesti sama dengan M2. Okey, jom kita buat satu soalan. Tengok dia segaris ke tak? Okey, sama ada dia segaris ke tak. Okey, so first step, kita boleh guna juga kaedah luas sebab dia bagi macam ni kan. Dia tak cakap tak guna apa.
Ayat dia atas lah. Kita tengok aku baca soalan dia. So exist between. Okey, tak apalah, kita guna dua cara Kita guna dua cara. Okey, cara pertama kita tentukan menggunakan M1 M2. Kalau dia 3, buatlah M3. Kan? Okey, contohnya cuba kita tengok. Antara dua ni. Antara dua ni. A, B, C lah juga buat titik senang Okey, kita buat. Kita anggapkanlah dia sebagai kolinear. Kita agak-agak lah, tak tahu betul ke tak ni. So A ni kalau ikut negatif 2, 7. Kan? So B berapa? 1, 4. C adalah 7, negatif 2. Ni belum tentu betul. Kena buat dulu lah, try. Jadi cuba cari yang pertama dulu, AB. Cuba cari MAB. Apa tolak apa? Y tolak Y tahu Y tolak Y kan? Okey, 7 tolak 4. Cikgu tunjuklah ni. 7 tolak 4, okey? Okey, jadi X tolak X. Negatif 2 tolak 1. Okey, berapa dapat? 7 dapat 3. So, dapat negatif 1 lah. Betul tak? Okey, cuba try yang satu lagi pula. Cuba try BC. BC tu apa? 4, 2. 4 tolak negatif 2. 1 tolak 7. So, berapa dapat? 6. Nampak tak sama? Faham tak? Okey, adakah ni kolinear? Adakah dia segaris? Jawapan ya atau tak? Jawapannya yes, ya. Ianya adalah segaris. Sebab apa? Sebab formulanya untuk segaris M1 sama dengan M2. Ni. Okey, ni kalau kita guna cara gradient lah, kecerunan lah. Awak boleh salin. Aku nak tunjuk juga kalau kita nak guna cara area. Cara area boleh cari juga. Nak tengok sama dia kolinear ke tak. Okey dah, boleh. So, cikgu guna cara area Ini kepadam Okey, korang boleh note kat lain lah. Okey, cara area, korang kira macam biasa saja area. 1/2 modular. Masuklah dia punya simbol dia. Negatif 2, 7. Apa lagi? 1, 4. 7, negatif 2. Negatif 2, 7 balik. Cuba korang kira. Apa dapat? Masuk nilainya. So, kalau kita crossing, buatlah macam ni tambah ya. Jadi negatif 8 tambah negatif 2 tambah 49. Tolak 7 tolak 7 dapat apa? 6 9 7 dapat 4 28. Okey, 28. Tolak positif 4. Dah. Korang kira lah berapa dapat. Berapa yang dalam kotak tu? Dalam modula tu? Kosong. Jadi kosong unit. Maksudnya ada area tak? Tak ada area. Kenapa tak ada area? Sebab dia straight. Dia bukan tiga segi. Ada area kan? Oleh kerana dia adalah straight, jadi tak ada area lah. Sebab tu kosong. Faham tak? Jadi ini pun boleh buktikan juga jawapannya adalah ya. Ianya adalah segaris. Sebab dia tak ada area. Kalau ada area walaupun kecil, sikit, walaupun sikit, mesti ada area. Walaupun 0.000.6. Mesti ada area. Jadi ini adalah menunjukkan dia adalah kolinear. Okey, so awak ada dua cara pembuktian lah. Kadang-kadang ada soalan statistik.
menggunakan mencari area. Kena guna cari area lah ya. Kalau tak mention mana-mana, kita boleh pakai yang mana-mana sahaja. Okey, Akak. Boleh salin, boleh salin. Untuk rujukan awak lah, boleh salin. Okey, cikgu nak masuk yang topik yang kritikal sikit, iaitu locus. Inilah soalan Imran tanya ni, soalan locus. Dah siap salin? Aprina dah? Cikgu move yang mana yang biasa soalan sama cikgu skip lah sebab kita nak menjimatkan ruang. Okey, sebelum kita cerita mengenai kira-kira locus, kita tahu dulu apa itu locus. Locus ni sejak bila kita belajar? Sejak bila kita dengar locus? Form 2 kot. Form 2 belajar locus. Apa itu locus? Afrina aja kena. Teman-teman duduk depan kan? Okey. Locus tu sesuatu benda yang bergerak. Kereta ke, tapi pergerakannya adalah konsisten, tempat yang sama aja. Kereta, orang, zarah ke. Biasa dia akan sebut zarah lah. Dan locus tu bergantung kepada satu pusat. Ada pusat. Contohnya ni pusat kita. So A ni sebagai locus kita. Jadi A ni bergerak secara berpusat dengan jejari D. Jadi A tu bergerak lah, faham tak? Okey, sekarang nak cari macam mana nak cari jejari dia, radian dia. So sebenarnya kalau kita pernah belajar teorem Pythagoras, kita sebenarnya buat macam ni je. Nampak tak? Dia adalah sebenarnya segitiga yang boleh kita cari. Faham tak? Jadi segitiga yang ni adalah hipotenus. Yang ini tak kisahlah A ataupun B. Jadi nak cari hipotenus tu macam mana? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. Jadi inilah formula locus kita. Faham tak? Okey. Cuma nak dapatkan A tu lah. Nanti nak dapatkan A tu, cuma nak dapatkan A ni, kenalah tolak antara mereka nanti. A tolak A, B tolak B nanti. Ataupun X dengan X lah. X tolak X kuasa 2 tambah Y tolak Y kuasa 2. Macam itu je lah. Faham Dam Okay, kalau tak nak kuasa ni letak kat sini H. Boleh je. Ni pun bergantung pada soalan. Kuasa tu dekat mana. Tapi biasanya kuasa dekat sini biasanya. Jadi hilanglah pada H tu. Biasanya. Tapi ada juga soalan dia nak macam ni. Ada juga kadang-kadang. Okey, tu ideanya. Jadi kita nak explain lebih lah. Kita terus buat soalan pertama. Jom kita buat. Okey, apa soalan nak soalan ni? Find the equation of the locus. Cari persamaan locus L yang bergerak dengan keadaan jaraknya di unit. Okey, locus DL. Okey, maksudnya P ni pusat kita lah. Kalau kita lukis bulatan, seolah-olah P tu kat tengah-tengah ni. Itu P kita. Faham tak? Okey, jadi sekarang ni L kita kat sini lah. Somewhere kat sini. Tak pasti kat mana. Okey, tapi L dia bagi apa dia kali kot? XY. Biasanya macam tu lah. Locus ni memang tak tahu pun. Dia letak XY je. Jadi korang tengoklah XY. Jom cari mana XY. Hai, jauhnya. Dia crossing atau hilang lagi. Korang tulis dulu. Cari XY dulu. Korang cari dulu ya. Letak L tu sebagai XY. Macam tu. Jadi kalau korang tak boleh nak bayangkan, korang buatlah macam ni. Nampak tak segitiga? Boleh bayangkan kan? Buat macam tu. Kalau nak buat lah, tak nak buat pun tak apa. Jadi kat sini, terus kita buatlah locus dia. Jadi PL tau. PL panjang ni, nampak tak ni? PL. Jadi kat sini, kita tak pakailah H. Kita pakai PL lah. Jadi PL tu kali kod H tadi kan? PL. So, buatlah punca kuasa. Buat bracket kuasa 2 tambah bracket kuasa 2. Buat macam ni dulu. Satu untuk X, satu untuk Y. Okey, tengok yang pertama X. X dengan kosong. Jadi X tolak kosong. Y dengan 2. So Y tolak 2. Tu je lah. Tada, dah siap. Taklah siap lagi, kena sempurnakanlah dia. Okey. Boleh. Dan dekat sini juga dia beritahu bahawa PL ni
D ni distance kan? D ni punya distance lah, jarak dia lah 3. Jadi PL ni juga sebenarnya adalah 3. Faham tak? Dia saja perangkap kita. Jadi macam nak hilangkan kuasa ni, punca ni kita akan pindah sebelah. Dia akan jadi kuasa 2 kat sini. Jadi sana hilanglah punca dia. Okey, faham tak cikgu? Faham tak? Boleh tak? Boleh kan? Okey, 9 jadi X kuasa 2. Ni kena kembangkan lah guys. Ni korang kena kembangkan. Y tolak 2, Y tolak 2. Seperti biasa. Silakan kembangkan. Berapa dapat? Y kuasa 2 tolak dengan 4Y tambah dengan 4. Okey, cikgu dah skip dah soalan panjang-panjang tu. Okey, boleh? Kembangkan boleh? Cikgu kembangkan cara senang je. Pandai kembangkan sama cara senyap tak? Okey, untuk locus punya equation kita nak pastikan semua kosong. Semua dalam keadaan kosong. Jadi letak kosong kat sini, 9 pindah kat sana tau. Pastikan kosong. Pastikan kosong. Ni namanya locus equation. Tolak 5. Tada. Biar macam ni lah. Inilah namanya persamaan locus. Apa namanya? Persamaan locus. Jadi inilah persamaan locus kita. Persamaan garisan ni lah. Persamaan garisan ni. Persamaan locus kat situ. Jadi korang kena faham dulu konsep dia ni. Barulah senang kita nak buat yang susah sikit sebab dapat idea. Okey, boleh Okey. Kalau boleh, kita nak move soalan yang berikutnya. Cikgu nak skip dulu boleh? Okey, cikgu skip dulu okey, cikgu skip tu nombor 5. Okey, mulakan. Skrin cikgu tak bergerak ke? Gerak je Adam. Cikgu baru gerakkan. Nampak Adam? Oh, tadi lag je. Okey. Biasalah Adam, hujan-hujan ni. Tapi internet cikgu malam ni okey ya. Walaupun sini hujan, tapi dia slow sikit, tapi still lagi okey. Biasa cikgu dapat 100 lebih speed. Hari ni tak dapat lah bawah 100, tapi okey lagi lah. Cuba mulakan. Berapakah persamaan locus dia? Panjangnya 4 tau. Jadi 4 sama dengan letak kuasa 2 terus. Senang. Kalau nak menjimatkan ruang. Jadi X tolak dengan 3, Y tolak 7. Kuasa 2. Jadi 16 sama dengan, ini cara mudah tahu nak buat boleh ke? Tahu nak buat. Okey, tahu tak dia buat juga dia ajar X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Y kuasa 2 14Y 49. Okey. Cikgu harap semua faham Amal okey Amal? Cikgu tak guna bracket 2 lah sebab panjang sangat. Nak bracket 2 cikgu shortcut lah ya. Jadi korang pindahlah sebelah sana. Okey, jadi Y kuasa 2, cikgu nak pindahkan semua huruf dengan huruf. Macam tu supaya kita dapatlah semua Y dengan Y.
42. Tambah 42 kan, betul tak? Imran sama Imran dengan cikgu. Betul? Okey. Salah-salah congak kan. Macam itulah caranya. Kalau tak dapat, buatlah segitiga sahaja. Macam ni, segitiga. Supaya nampak idea teorem Pythagoras tu. Persamaan tu kat mana? Persamaan tu berada dekat sinilah ni. Persamaan garis lurus ni. Persamaan locus. Okey, kenapa? Apa tujuannya? Tujuannya senang. Bila dia bergerak kan, tujuannya, katakanlah dia bergerak kat sini. Sini mesti ada nilai Y, nilai X. Contohnya. Jadi nilai X dengan Y ni, masuklah kat sini. Dapatlah nilai dia. Okey, berapa locus dia. Okey, itu aja. Kita nak masuk yang lain pula kali ni. Distance from angle. Okey, ukur apa dah? Boleh tak ni? Cikgu masuk banyak-banyak masuk ni. Korang okey ke? Adam okey ke? Adam? Boleh menerima lagi? Amal okey je? Okey. Mak, kalau okey, cikgu teruskan lagi. Okey, ni mungkin topik yang last lah ya untuk malam ni. Okey, di sini kita akan ada dua locus. Diberi bahawa titik A dan titik B, P adalah satu titik yang bergerak dengan keadaan AP, AB. Ini yang bezanya ni. Okey, kita ada macam ni tau. Kita ada P kat tengah. So, kita ada P dengan B. B kat sini. Dan P dengan A. Kita lihat A kat sini, B kat sini. P tu tengah-tengah. Faham tak? Jadi P tu bergerak kat sini lah. Antara A dan B. Okey. Tapi ada nisbahnya. Nisbahnya adalah 1, ini 2. Kalau ikut lagi panjang lah. Sebab 2, faham tak? Dapat idea kan? Jadi P tu yang locus ni sentiasa dia tak bagi biasanya. Macam tadilah. Sini dia bagi. Dan sini pun dia bagi sebagai 3, 4. Jadi kat sini korang ada 2 locus. Locus pertama dekat sini. Locus kedua dekat belakang ni. Okey. Jadi step pertama, korang kena buat jadikan dia dalam bentuk ratio. Contohnya, AP dengan PB kan? Kita tengok kat sini. AP divided dengan PB sama dengan rasionya 1, 2. 1 divide by 2. Okey, sampai sini dulu. Boleh tak faham? Okey. Di dua ni samalah sebab kita pakai yang tu. Okey, boleh terima Okey. Seterusnya kita nak asingkan dua ni. Maksudnya kita darab silang. Jadi kita dapat apa sekarang ni? Kita akan dapat 2 AP sama dengan 1 PB. Okey, sampai sini faham tak? Pada mana supaya tak mengganggu awak. Dia buat tengah sikit. Jadi 2 AP sama dengan 1 PB. Okey, sampai sini okey tak sampai sini guys? Okey, jadi akan datang korang tak jawab macam ni. Ni cikgu tunjuk aja. Kalau korang perasan ni kan, dia akan bersilang dengan sini. Jadi 2 AP sama dengan 1 PB. Jadi yang AP ni akan jadi kat sini, yang ini akan jadi kat sini. Faham tak? Faham tak? Macam cikgu. Ulang balik. Okey. Nampak tak? AP dengan PB. Dua ni kan? Samakan dia. Ini kalau ikut 1, ni punya betul tak? Dia macam ni. 1, 2. Betul tak? Dia patutnya macam ni kan? Betul tak? Okey, kalau korang letak sama dengan 2 ni letak macam terus senang. 1 ni sinilah. Jadi tak perlulah buat macam ni. Faham tak? Tapi kalau keliru, buatlah macam tu, tak apa. No problem. Lagi bagus sebenarnya. Cuma cikgu nampak sekabut mata tengok kan tak? Okey, daripada sini terus kita boleh buat. Okey, cikgu letak padam ini Jadi daripada sini cikgu letak kat tengah terus senang. Sebenarnya di 2 AP bersamaan dengan 1 PB. Jadi kat sini terus kita kena buat punca kuasa, dekat sini pun terus kena buat punca kuasa. Tambah kuasa 2, ini pun sama. Faham tak? Cikgu. Macam tu. Okey, cuma kat sini ada 2 kan? Ni.
Kat sini 2 kan, ni 2 kan. Jadi ni pun kena 2 lah. Dekat depan dia. Itu je beza. Kalau belah sana pun ada, buat belah sana juga. Okey. So kita buatlah antara P dengan A. P tadi X kan? X tolak negatif 1. Y tolak 2. Tengok A punya. Okey. So ini X tolak 3, Y tolak 4. Korang kembangkan. Ni kau jadikan positif terus ya, senang sebab tak cukup ruang. Macam tu. Negatif-negatif positif ni kau buat terus. Supaya tak adalah banyak sangat. Okey, boleh. Boleh terima dah. Jadi korang kembanglah dalam tu. Cuba kembangkan dia. Apa yang korang dapat? Kembangkan dia. Okey, sebelum korang kembang, cikgu cerita sikit boleh tak? Lambat nak kembang kan? Okey, macam ni. Sebelum korang kembang, yang tak ada apa-apa ni, kalau boleh korang pindahkan ini. Ini punca kan? Pindah ke sana. Jadi kuasa 2. Jadi macam inilah, dia akan jadi macam inilah. So ini akan jadi X tolak 3 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Biarkan. So bila datang kat sini, dia akan jadi kuasa 2 tau guys. Maksudnya dia akan jadi kuasa 2 dekat sini. Faham tak? Boleh. Jadi ini akan jadi kuasa 2 juga tau. Jangan tinggal. Yang ini boleh potong dengan sini. Nampak sikit. Faham tak? Boleh Okey. Biasanya cikgu perasan dekat 2 ni biasanya pelajar tak buat. Dia terus potong, dia lupa nak buat kuasa 2. Sedangkan kuasa 2 tu semua sekali. Itu yang selalu cikgu perasan. Daripada sini korang boleh kembanglah. So ni 4. Ini modul ni korang buat sendirilah dalam tu ada apa. Ini X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Y kuasa 2 tolak 8X tambah 16. Ini pun sama. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Tolak. Ini tambah tau. Tolak pula. Tambah ya. Sorry. Jadi kat sini Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Dah. Korang kembangkanlah. Cikgu punya tempat tak muat lah pula. Lepas tu korang kena pindahkan, jadikan di kosong ya. Macam tadi. Final tu mesti di kosong. Okey, cikgu bagi jawapan dia lah. Kalau ikut jawapan kat sini, kau tengok mana. Okey, jawapannya adalah 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 14X. Ni jawapan dah ni. Ini jawapan laki warna merah tu. Tengok boleh tak jawab? Okey. Locus equation kena buat macam ni. Kena pastikan jadi kosong. Itu je lah biasanya. Kita terkeliru sikit. Cuma korang pindahkan. 4 tu kena kembang tau. 4 ni korang kena expand 4 ni kena expand lah ni. Expand. Kena kembangkan setiap tu. Itulah, bunyi tak muat pula. Betul-betul. Yang warna merah tu lah jawapannya. Ya. Warna merah tu jawapannya. Cuma panjang lagi ni. Cikgu tak expand. Cuba korang kira sini. Dapat tak jawapan macam tu?
Kalau salah-salah simbol-simbol sikit tak apalah. Biasanya kita kembangkan salah. Dapat, Z dapat. Okey, alhamdulillah. Kalau korang dapat simbol negatif positif kadang-kadang tersalah sikit-sikit tak apa. Okey, cikgu maafkan je. Yang penting korang kena faham konsep je lah. Ya, konsep kuasa 2 tu, konsep nak kembangkan. Kadang-kadang cikgu congak pun salah. Ya, congak tu tak apa, cikgu tak risau sangat. Okey, yang penting korang faham konsep dia. Atas sikit skrin. Macam ni. Macam ni ke atasnya? Okey dah. Boleh tengok soalan. Tengok soalan dia. Imran? Lebih kurang lah. Okey, boleh okey dah. Okey, yang nombor 2, nombor 3 nak buat ni cikgu tak nak kira tau. Cikgu nak bagi idea sahaja. Okey, cuba buat nombor 3. Okey, nombor 3 katnya apa cikgu perlu buat? Tengok 2 ni. Kalau kita susun kat sini, jadi apa je jadi sana ni? AP berapa? PB berapa? AP berapa AP? 3 lah sebab terbalik kan? Tapi kalau keliru juga buat satu-satu tak apa. Buat satu-satu macam ni. Nampak tak? Di closing sini 3. Okey, sini adalah 2. Okey, faham boleh? So ini nanti korang buat dah terus. Punca kuasa 2 depan, punca kuasa 3 depan. Tambah. Okey. Itu sahaja. Cuma nanti nak pindahkan macam mana ni? Kalau korang nak pindahkan macam mana punca kuasa? Imran, nak pindah mana Imran? Kalau cikgu pindahkan yang kecil ni. Kalau cikgu pindahkan kecil tu. Okey, kalau pindahkan jadi apa? 3 kuasa 2. Sebab dia 2 tau. Jadi 2 ni boleh potong nanti. Okey, so tinggal dalam ni aje lah. Okey. Jadi yang 2 ni macam 2 ni. Macam mana 2 tu? Nak buat. Macam mana 2 nak buat tu? 2 kena buat juga tu. Macam mana hilangkan 2? Macam ni boleh. Okey, satu cara lain adalah macam mana? Boleh pindah awal? Ni pindah kat sini. Per 2 lah. Lepas tu punca kuasa ganda boleh juga. Okey? Ataupun kalau nak senang, kalau korang susah sangat, korang kuasakan semua sekali 2 ni. Faham tak? Ini pun kuasa 2, tu kuasa 2. Supaya ini boleh potong, ini kuasa 2. Ini boleh potong, ini kuasa 2. Faham tak? Apa boleh juga. Ya? Ataupun macam Imran cakap tadi, kalau boleh kita pindahkan 2 je dulu. Maksudnya 2 ni kita pindahkan jadi sinilah 3 per 2. Tapi ni ada lagi ni punca kuasa. Faham tak maksud cikgu? Faham? Boleh ke? Boleh? Ada dua cara lah. Mana-mana yang senang. Tak apa, ni minggu depan lah kita buat ya. Ni kalau korang rajin buat kat rumah, minggu depan kita bincang yang ni. Betul. Soalan ni ada keluar, ya. Try ada keluar. Minggu depan kita bincang. Okey. So, minggu depan kita buat ini dan kita akan masuk satu lagi subtopik untuk locus untuk habiskan bab ni. Lepas tu dah settle lah. Korang dah boleh guna bab ni untuk lain. Okay guys, see you soon. InsyaAllah cikgu